saya adalah orang yang paling jarang bercakap tentang pilihan raya ni. Baru hari ini saya cakap soal pilihan raya. Walaupun nama saya dikatakan, dinaikkan, dicalonkan, saya pun duk tunggu manalah nama saya dikerusikan. Tapi tak ada pun dikerusikan. Saya kata saya akan bertanding di kerusi malas ya. Ya, sampai saya di Jeddah, di airport Jeddah pada hari Selasa yang lepas pun masih orang tanya, ustaz bertanding kerusi mana? Saya kata pendamaan calon dah tamat. Boleh lagi dia kata. Dia kata boleh lagi ustaz masuk, kata dia. Ini gila ke apa ke? Tak. Jadi saya tertarik dengan apa yang Datuk Nazim sebut, apa yang Datuk Siddiq sebut pada kita tadi tentang sifat kita. Saya bercakap tentang pengalaman saya sebagai seorang penceramah bebas, seorang pendakwah selama dah 23 tahun. Tahun 2013 ini ialah tahun yang ke-23 saya berceramah di seluruh Malaysia, dan saya rasa sekarang ceramah saya di seluruh dunia. Ya, sebab masuk dalam YouTube. Jadi seluruh dunia dengar apa yang saya cakap. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya melihat sistem ataupun pemikiran kita, orang-orang kita yang menjadi masalah kepada kita ialah, yang pertama, kita diasak dengan pahaman asabiyah. Sesuatu yang bercakap tentang soal Melayu, soal kepentingan Melayu, soal kepentingan bangsa, maka akan dicop sebagai asabiyah. Ini pemahaman yang pertama yang disogokkan sejak puluhan tahun yang lepas. Asabiyah, 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 asabiyah. Bercakap tentang soal Melayu adalah asabiyah, resis, dalam bahasa yang lebih orang sekarang faham. Asabiyah, tak habis-habis asabiyah. Bercakap tentang soal Melayu, maka jadi asabiyah. Bercakap tentang soal kepentingan bangsa Melayu, dia menjadi asabiyah. Sedangkan asabiyah itu ialah bukan bercakap tentang soal bangsa. Asabiyah ialah apabila menjadikan sesuatu yang salah itu menjadi benar, hanya kerana dia yang melakukan kesalahan itu berada bersama dengan aku. Dia adalah kumpulan aku, dia adalah geng aku, dia buat salah, dia adalah benar. Walaupun salah, dia adalah benar. Itu adalah asabiyah. Dan itulah asabiyah sebenarnya. Saya selalu bagi perumpamaan, saya ini orang pendalaman. Contoh, saya sebagai seorang orang asli di Tapah, di Cameron Highland. Saya masuk dalam kampung saya asal pada kampung yang susah. Saya belajar jadi pandai, saya jawat jawatan yang besar, saya balik kampung. Bila saya balik kampung, jalan tar tidak ada, surau tidak ada, masjid tidak ada, sekolah tidak ada, klinik tidak ada, pelajar-pelajar masih lagi hidup dalam keadaan susah, air tidak ada, elektrik tidak ada. Maka saya berjuang untuk menaikkan bangsa saya supaya dapat bekalan elektrik, dapat bekalan air, dapat sekolah, dapat masjid untuk kampung saya, orang asli di Cameron Highland. Adakah saya dipanggil asabiyah? Adakah perjuangan untuk menjadikan bangsa saya setanding dengan bangsa orang lain itu dipanggil asabiyah? Tidak. Begitulah kita bercakap tentang soal Melayu. Melayu itu ialah orang yang beragama Islam secara majoritinya. Bila kita bercakap tentang ekonomi orang Melayu, tentang politik orang Melayu, adakah itu asabiyah? Supaya orang Melayu jadi hebat. Asabiyah ialah apabila kita bercakap tentang soal yang salah, kumpulan kita yang salah, kumpulan kita yang tak betul. Tak betul, tak betul, tak betul. Tetapi kerana dia kumpulan kita, maka kita taksub pada dia. Maka dia dipanggil sebagai asabiyah. Bila ada sejelas-jelasnya bukti yang cuma tidak ada 4 saksi, maka kita mengatakan bahawa ini tidak boleh pakai kerana dia adalah besi. Video adalah besi. Inilah asabiyah. Bila bercakap tentang soal dalam yang besar, kita mengatakan bahawa ini adalah perkara yang tak penting. Ada benda yang lebih penting daripada ini. Nama dia Putrajaya. Ini soal yang besar, tuan-tuan, iaitu soal asabiyah. Inilah yang dibawa kepada kita sekarang. Bila bercakap soal ini, maka kita akan dituduh sebagai asabiyah. Dan saya yang bercakap soal ini pun akan dituduh. Berapa juta yang saya dapat? Berapa juta yang Dr. Siddiq dapat? Dr. Yusri dapat? Bila kita bercakap daripada arus yang lain, kita bercakap daripada sudut yang lain, daripada apa yang mereka nak, maka terus kita akan dicop. Dah dibeli, dah ada kepentingan.
dah ini, dah ini. Itulah asabiah. Tapi mereka tidak mengatakan bahawa mereka asabiah. Dituduh kita yang bercakap tentang soal survival bangsa, survival agama kita ini diacak sebagai asabiah. Itu yang pertama. Yang kedua masalah kita ialah kerana dendam. Dendam itu masih boleh dimaafkan, tetapi dendam yang diikuti. Sebab itu di dalam agama kita dia ada perkataan bakhil. Dan selepas bakhil itu ada perkataan lain yang dipanggil sebagai syuh. Bakhil itu kedekut. Tetapi syuh itu ialah lebih teruk daripada kedekut. Mengajak orang lain untuk sama-sama kedekut. Kalau sekadar bakhil untuk dia seorang saja bakhil, tak apa lagi. Walaupun bakhil itu tidak elok. Tetapi yang lebih dahsyat ialah jom kita bakhil sama-sama. Tuan-tuan, dendam itu tidak elok. Tetapi kalau saya seorang dendam, tak apa lagi. Yang jahatnya saya ialah jom tuan-tuan kita balas dendam. Jom tuan-tuan kita ikut dendam. Kita ikut kehendak dendam. Dan inilah jadinya. Inilah yang berlaku sekarang tuan-tuan. Budaya politik sekarang, budaya pilihan raya ialah budaya untuk membalas dendam, untuk mengikut dendam, yang akhirnya dendam itu akan merosakkan agamanya balik. Akan merosakkan balik bangsanya, akan merosakkan balik negaranya. Yang paling saya bimbangkan seperti mana kata Dr. Yusri tadi, persoalan akidah. Persoalan akidah, dendam kepada pemimpin, dendam kepada orang, dendam kepada individu, dendam kepada parti, dendam kepada orang ini membawa satu kerosakan yang besar. Kerosakan yang besar itu apa? Pluralism. Kerana nak membalas dendam, agama akan disamakan. Kerana nak membalas dendam, kamu buat pada aku baik, agama akan disamakan. Agama akan dijadikan sebagai satu bentuk yang kita bimbangkan, satu bentuk bahawa tidak ada agama yang dominan, tidak ada agama yang benar. Sampai boleh dikatakan bahawa tidak ada tentu agama yang benar. Kita tak boleh kata bahawa kita agama yang benar. Mungkin dia agama yang benar. Kalau itu perkataan yang keluar, ini perkataan yang merosakkan akidah. Ini yang dipanggil sebagai pluralism dan liberalism. Tuan-tuan bayangkan saya berceramah di sebuah negara. Negara ini memberitahu, masyarakat di sana memberitahu kepada saya, perkataan insya-Allah tidak boleh disebut dalam radio mereka, televisyen mereka. Perkataan insya-Allah. Baik, kita bertemu besok, insya-Allah. Jangan sebut, kita bertemu besok. Dah. Kerana apa? Insya-Allah itu bagi faham mereka hanya Allah yang berkuasa menjadikan besok. Maka seolah-olah Tuhan mereka, agama mereka tidak berkuasa. Dilarang sebut. Ini yang kita sebutkan sebagai liberalism. Mungkin agama dia betul, mungkin Tuhan dia betul. Kita belum tentu kita betul. Kalau ini tahap yang berlaku kerana akibat daripada dendam, ini politik yang sangat berbahaya, tuan-tuan. Ya, akibat daripada dendam. Baik kamu jatuhkan aku, baik kamu buat pada aku akan pastikan kamu dan seluruh kamu jatuh. Dan nak menjatuhkan itu pula kesannya melibatkan kepada agama. Ini yang saya katakan tadi, dendam yang diikuti, benci yang diikuti. Kalau sekadar benci, diam, tak apa. Saya benci dekat Datuk Dr. Siddiq. Saya benci dekat dia. Saya diam. Masih belum apa-apa. Tapi kalau saya benci kepada dia, saya buat gerakan untuk sama-sama orang mulai mengajak membenci dia, maka dia akan menjadikan sangat huru-hara dan sangat teruk. Dan keadaannya yang saya katakan tadi yang lebih malang sekali ialah akidah. Dan kita sekarang ini bercakap tentang soal akidah, tuan-tuan. Pilihan raya ini adalah benda akidah. Bukan benda yang boleh main-main. Ya, persoalan sekarang ini kita nak memilih calon yang nak menjaga Islam. Dan saya nak pastikan pada tuan-tuan bahawa belum tentu orang yang mendakwa dia Islam, kadang-kadang dia boleh menjaga Islam. Tidak semestinya orang yang tidak mengatakan perkumpulan dia bernama kumpulan Islam tidak boleh menjaga Islam. Kalau hari ini kita lihat orang yang mendakwa bahawa dia memperjuangkan Islam, memanggil orang yang bukan Islam untuk berceramah di hadapan orang Islam. Islam apa? Dia orang Islam, mendakwa kumpulan Islam, memperjuangkan Islam. Tiba-tiba memanggil khalayak yang bukan Islam untuk bercakap tentang Islam di hadapan orang Islam. Orang yang tidak berakidah mengajar orang yang berakidah. Orang yang tidak bertauhid mengajar orang yang bertauhid. Ini benda yang sangat menakutkan.
Sebab tu saya, tuan-tuan, saya bercakap tentang soal agama. Bukan semua orang suka. Sebab tu saya pernah mengatakan bahawa kalau saya menjadi Kik Siang lagi bagus, ceramah saya akan disambut dengan takbir. Tetapi saya, seorang agamawan, seorang yang bercakap tentang soal agama, dibenci, tuan-tuan. Di pulau, diugut, disimbah dengan isi cuka, getah, nak dibunuh. Sekadar tomahan sebagai anjing, pencacai, itu benda biasa bagi saya. Tetapi kalau dah masuk dalam pagar sekolah saya, mencari saya untuk menumbuk, membunuh saya, menghantar FB, menghantar mesej untuk membunuh saya, malah membawa sebotol cuka untuk disimbah kepada saya, hanya kerana bercakap tentang soal kalimah Allah. Adakah itu dipanggil sebagai persatuan atau pertubuhan atau parti yang bernama Islam? Ini bahaya, tuan-tuan. Saya berceramah di Kemunting soal kalimah Allah di sebuah padang. Berkali-kali orang naik motor, dekat 4 buah, 5 buah motor, naik motor buat bising, kacau, pom-pom, press motor. Kita bercakap tentang soal kalimah Allah. Allah tidak boleh dijantankan, Allah tidak boleh dibetinakan, Allah tidak boleh dianakkan, Allah tidak boleh dibapakan. Wa yunziral ladzina qalu ittakhazallahu walada ma lahum bihi min ilmin. Tuan-tuan balik buka dalam suratul Kahfi itu. Allah bagi peringatan kepada orang-orang yang mengatakan bahawa Allah itu ada anak. Allah bagi peringatan, ma lahum bihi min ilm. Mereka itu tidak ada ilmu. Wala li abaihim, mak bapak mereka atau nenek mereka pun tidak ada ilmu tentang itu. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba. Sangat besar kata-kata mereka, sangat besar fitnah mereka yang mengatakan Allah ada anak. Apa yang mereka cakap itu pun bohong belaka. Saya bercakap, kenapa ada orang Melayu yang membenarkan, yang bersetuju Allah itu dianak atau dibapakkan? Allah tidak boleh ditranslate dalam apa jua perkataan bahasa dan sebagainya. Saya bercakap tak boleh, tak boleh. Ada seorang ahli parlimen hantar mesej pada saya, dia kata, Ustaz, kalimah Allah bukan nama Tuhan. Kalimah Allah itu ialah kalimah bahasa Arab yang membawa maksud Tuhan. Ini tangan, ini tangan dalam bahasa Melayu. Yadun dalam bahasa Arab. Yad dalam bahasa Hindustan. Hand dalam bahasa Inggeris. Yadun, tangan, yad, hand. Benda yang serupa, iaitu tangan. Allah itu bahasa Arab. God itu bahasa Inggeris. Melayu bahasa Tuhan. Jadi kalau orang nak gunakan Tuhan boleh, nak gunakan God boleh, nak gunakan Allah boleh. Sebab maksudnya ialah Tuhan. Bukan nama Tuhan. Saya jawab, nama Tuhan kita apa? Tidak ada nama, kata dia. Sebab kalau Tuhan ada nama, dia sudah menyerupai makhluk. Allah tidak boleh menyerupai makhluk dalam tadi ayat Asmaul Husna. Laisa kamitslihi syai'. Tidak sama. Allah tidak ada nama, kata dia. Habis saya jawab, bismillah dengan nama Allah itu apa? Allahu Rabbi, Allah Tuhanku. Di mana letaknya? Dia kata, Ustaz, apa masalah orang kafir nak menggunakan kalimah Allah dalam Bible? Apa masalah dia? Sebab dia kata, Allah itu hanya satu perkataan dalam bahasa Arab yang dalam bahasa Melayunya ialah Tuhan. Jadi macam mana Ustaz nak gunakan God? Macam mana Ustaz boleh guna hand? Ustaz juga boleh guna tangan. Ustaz boleh guna yadun. Macam itulah mereka boleh guna Allah atau God atau Tuhan. Sebab maksudnya cuma sama. Tuhan, bukan Allah. Saya tanya lagi sekali, Tuhan kita nama apa? Dia tak boleh jawab, tuan-tuan. Itu ahli parlimen dan bertanya lagi sekali. Nama. Jadi ini, tuan-tuan, ini satu soal yang besar. Ini soal yang besar, tuan-tuan. Soal yang melibatkan akidah. Ini bila kita melihat benda-benda ini, orang mengatakan bahawa benda ini adalah benda yang kecil. Benda yang kecil. Yang lebih besar ialah Putrajaya. Yang lebih besar ialah Putrajaya. Saya kata kalau you nak pergi Putrajaya, sekarang pun you boleh pergi. Saya lihat, tuan-tuan, Putrajaya dah jadi satu cita-cita yang besar bagi mereka. Tak apa yang mereka faham tentang Putrajaya, kita tak tahu.
Saya pergi semayang mayat di satu tempat. Habis semayang mayat, doa mayat di hadapan. Yalah, mana ada mayat di belakang. Jadi doanya Tok Imam sebut. Dia habis baca doa, tuan-tuan, Tok Imam sebut, Ya Allah, mudahkanlah laluan kami ke Putrajaya. Tuan-tuan boleh bayang tak, di hadapan mayat, dalam masjid, orang bercakap tentang kematian, mereka bercakap soal Putrajaya. Dan saya pergi ceramah di Kedah, saya berjumpa dengan Tok Imam Kampung. Imam Kampung, dia ajak saya minum di rumah. Dia menyembang tentang masyarakat di kampung dia. Dia kata baru ni ada kematian. Bila meninggal, mereka tanam, mereka pacakkan kayu, buat sementara batu nisan belum siap. Datang 2-3 orang petugas parti, pegang kayu batu nisan ni, dia kata, jangan soal banyak-banyak, dia geng kita. Tuan-tuan boleh bayangkan dengan malaikat muka nakir pun dia warning. Subhanallah. Jangan soal banyak-banyak, dia belah kita, kata dia. Saya rasa malaikat dalam kubur pun hanggup. InsyaAllah. Menunjukkan bahawa satu masalah mereka merasakan bahawa mereka adalah sangat-sangat betul. Sangat-sangat betul. Lain daripada kami adalah salah. Melainkan orang yang sekepala dengan kami. Lain daripada kami salah. Sampai satu tahap mereka boleh pegang batu nisan, boleh cakap, jangan soal banyak-banyak, dia geng kita. Maknanya tuan-tuan, mereka terlalu diyakini berpuluh-puluh tahun, meyakini berpuluh-puluh tahun bahawa mereka adalah benar dan benar dan benar. Sebab itu dijanjikan syurga, neraka, syurga dan neraka. Syurga untuk kita, neraka untuk mereka. Sedangkan Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Innal ladzina amanu wa amilus salihat. Yang masuk syurga ni dua, orang beriman dan orang yang beramal saleh. Dia tidak melihat pada soal itu. Tapi kita hari ni, saya sebagai penceramah kampung, saya orang kampung, kuli-kuli sahaja. Rumah pun tak ada pun bapak punya. Saya bercakap daripada sudut kekampungan saya. Inilah yang disebutkan di dalam banyak ceramah, di dalam ceramah yang berpuluh-puluh ribu kali gamaknya dalam 5, 6 tahun, 10 tahun. Ialah yang saya sebutkan pada tuan-tuan sekarang. Tak sokong kita kafir. Menolak ini, menolak Islam. Mereka menolak Islam. Mereka menolak Islam. Berpuluh-puluh ribu kali disumbat, digasak, diasak, diisi dalam kepala. Menolak kita seumpama menolak Islam. Mereka tak setuju dengan kita. Mereka itu menolak Islam. Sebab itulah perkataan menolak Islam ini digunakan merata-rata. Maka orang kampung, orang kita yang berada di pendalaman, berada di mana-mana pun akan takut. Tolak mereka, kafir. Tolak mereka, kafir. Tak buat benda ini, kafir. Tidak Islam. Isu yang menjadi setiap kali pilihan raya ialah isu Islam. Kamu tak bangkah kami, kamu tolak Islam. Kamu tak ambil kami, kamu tolak Islam. Kamu ambil mereka, kamu kafir. Neraka kamu. Ini benda yang besar, yang melingkari pemikiran kita. Kerana apa? Kerana mereka tidak mengiktiraf. Budaya diasak, budaya diajar supaya jangan mengiktiraf. Jangan mengiktiraf Dr. Siddiq. Mungkin dia telah dibeli. Ini budaya. Jangan mengiktiraf Ustaz Kazim sebab abang dia YB. Jangan mengiktiraf Dr. Yusri sebab dia tak sokong. Ini yang diajar. Jangan mengiktiraf surat khabar kerana kelentong. Jangan percaya dengan televisyen sebab mereka pembohong. Jangan percaya kepada surat khabar ini kerana fasik. Maka dikeluarkan ayat Quran, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Bila orang fasik bawa berita siasat, disebutkan dalam Quran itu fatabayyanu, siasat, bukan tolak. Mereka berikan tafsiran, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Jika orang fasik bawa berita, tolak. Nampak? Sebab tu ditolaknya surat khabar. Sedangkan Allah kata bukan tolak. Allah kata siasat. Surat khabar ditolak, surat ini ditolak, TV ini ditolak, TV ini ditolak. Yang mana kita tak tolak? Yang mana menyokong kita sahaja. Inilah kejayaan mereka sekarang, tuan-tuan. Apa yang kita cakap pada hari ini, mereka tak percaya. Kelentong je Ustaz Kazim tu. Dr. Nasim tu kelentong je tu. Dia ambil gambar Syria, dia ambil Arab Spring, dia bubuh sini. Kelentong. Tak akan berlaku punya.
Saya kata dekat dia macam mana boleh tak berlaku? Kemungkinan boleh berlaku sebab pernah berlaku. Bendanya pernah berlaku. Dia kata, Ustaz, kita buat percubaan. Kalau 5 tahun tengok mereka tak boleh buat, kita ubah. Saya kata, abang, sebelum sampai 5 tahun kita nak ubah, mereka dah ubah segala-galanya. Mungkin 2 hari, 3 hari, 3 minggu selepas mereka menang, mereka ubah segala-galanya. Belum sempat abang nak tunggu 5 tahun nak ubah, mereka ubah dulu. Dan saya mengatakan bahawa pilihan raya bukan seperti memilih baju. Rasa kecil, tukar. Rasa besar, kecilkan. Rasa tak sedap, tukar yang lain. Dia akan berkekalan di baju kita selama 5 tahun. Baju itu busuk-busuklah. Kalau baju itu wangi-wangilah. Masalah dia busuk ataupun tidak. Ketat ataupun tidak. Selesa ataupun tidak. Menutup aurat ataupun tidak. Ini yang kita tengok, tuan-tuan. Mereka menjadikan budaya orang lain cakap semua tak betul. Orang yang lain cakap semua tak betul. Dia akademik punya orang ke, cendekiawan ke, dia orang berita ke, dia orang ini ke. Mereka tak percaya. Sebab tu saya katakan tadi, saya sedih bila orang kafir bercakap tentang soal akidah. Orang kafir bercakap tentang soal hudud. Dipanggil berceramah dan berkempen politik. Orang kafir bercakap tentang soal hudud, soal akidah. Dia kata, saya orang kafir pun saya terima hudud. Kenapa orang ini tak terima hudud? Dia boleh cakap macam itu, padahal dia kafir. Kalau saya jadi dia, kenapa kamu tak masuk Islam? Kenapa kamu tak terima Islam? Semalam saya bercakap pada satu orang semalam. Habis di Masjid Negara, dia tanya pada saya, Ustaz, negara kita bukan negara Islam sebab kita tidak melaksanakan hudud. Habis itu bagaimana dengan negara UAE? Saya pergi UAE, saya tanya orang UAE, kamu buat hudud ataupun tidak? Oh, dia kata tidak. Kami tak buat hudud. Habis itu kamu ikut hudud mana? Oh, we are American law. So hudud law? Oh, so hudud law Saudi, not here. Adakah tuan-tuan nak kata UAE itu kafir kerana tidak melaksanakan hudud? Siapa yang berani kata UAE itu kafir? Itu tanpa orang Arab mampu, tuan-tuan. Tangan demo pun 4 kali besar kita. Indonesia yang berjumlah 200 juta umat Islam tidak melaksanakan hudud. Adakah mereka kata semuanya kafir? Yang ini yang dimainkan isunya di kampung-kampungan. Tolak hudud, kafir. Masa bila saya tolak hudud? Saya adalah ustaz dan penceramah yang paling konsisten bercakap tentang hudud sejak 23 tahun dulu. Saya tetap bercakap soal hudud di hadapan pemimpin UMNO atau bukan pemimpin UMNO. Saya kata kena cari jalan bagaimana untuk melaksanakan hudud. Cari jalan. Sampai bila kita nak kata tak boleh, tak boleh, tak boleh. Cari jalan. Yang mana boleh, buat dulu. Tunjukkan ada kesungguhan untuk buat. Sampai bila yang kata tak boleh, tak boleh selagi mana tak cuba. Macam anak kita tak nak makan. Makanlah dia. Tak nak. Bila nak makan? Kita tak nak. Makan dulu. Bila sedap baru makan. Habisnya. Kena bercakap saya soal orang yang sentiasa konsisten dalam CD saya, dalam YouTube saya tentang soal hudud. Saya bercakap. Tetapi apabila selepas 2008 saya berceramah di sebuah masjid di Selangor tentang soal hudud, tiba-tiba ada orang daripada satu parti yang memperjuangkan Islam, dia bagi warning pada saya, Ustaz, tolong jangan cakap soal hudud. Saya tanya kenapa pula? Bukankah kita bercakap soal hudud ini satu benda yang kita perjuangkan selama ini? Buat masa ini jangan cakap, Ustaz. Nanti DAP tak bagi. Nanti dia orang marah kita. Kita relax dulu. Cool dulu, Ustaz. Sebab tu saya tak heran daripada sebuah negara hudud bertukar kepada sebuah negara berkebajikan. Saya tak heran sebab benda itu dicakap kepada saya lebih kurang 3 bulan selepas Selangor ditawan. Saya diberikan ingatan, jangan sebut dalam CD saya. Jangan keluar dalam CD ceramah saya perkataan hudud. Sebab dia kata takut nanti orang bukan Melayu, orang bukan Islam, khususnya orang roket, marah pada kita. Tenang, Ustaz. Akhirnya sekarang kita lihat, hudud langsung tidak ada dalam manifesto dan sebagainya. Tetapi pada orang kampung, masih dia cakap, kita nak buat hudud. Di mana manifesto kamu sebut hudud? Saya duduk di Mekah, orang hantar mesej pada saya, orang email saya, orang hantar Facebook saya, Ustaz. Dia kata ini menolak hudud. Saya jawab balik pada dia. Mana dia hudud dalam manifesto kamu dan buku jingga kamu? Tidak disebut. Di mana letaknya? Islam bukan semata-mata letak kepada hudud. Islam letak juga kepada ekonomi.
Tadi Dr. Siddiq sebutkan tentang kepentingan ekonomi. Bagaimana nak melaksanakan Islam kalau ekonomi tidak ada? Saya membangunkan sekolah tahfiz saya, sekolah pondok saya, sekolah asrama saya. Hampir 10 juta. Di mana boleh bangunkan sekolah kalau tidak ada wang? Mana nak bagi makan orang miskin kalau tidak ada wang? Mana nak pergi haji kalau tidak ada wang? Bagaimana nak membangunkan sebuah masjid kalau tidak ada wang? Wang ini datang daripada ekonomi. Islam juga adalah soal ekonomi. Islam bukan hudud semata-mata. Ekonomi juga termasuk dalam konteks Islam. Tapi setakat mana ekonomi? Saya bertanya dengan bekas naib presiden mereka. Saya kata, doktor, sampai bila kita nak bercakap tentang perpecahan, bergaduh siang malam. Sekarang kita dah menang di Selangor. Jom kita buat kerja lah, bangunkan ekonomi. Dia kata pada saya, Ustaz, kami bukan nak jaga ekonomi, kami nak jaga agama. Ekonomi kita bagi dia orang jaga, agama kita jaga. Saya kata, macam mana boleh dapat doktor ni? Saya yang budak kampung pun boleh fikir, agama takkan naik tanpa ekonomi. Agama tidak akan dapat naik. Sebab itu Rasulullah perkembangkan ekonomi. Bersahabat dengan orang-orang ekonomis. Melahirkan ekonomis. Gerakkan pasar di Madinah. Gerakkan penguasaan perigi-perigi dan telaga di Madinah. Supaya menguasai ekonomi. Bila ekonomi ada wang. Bila ada wang boleh tunjukkan. Ini dia Islam yang cantik. Sebab itu tuan-tuan, saya jemput datang ke sekolah saya. Tengok macam mana saya buat sekolah. Pergi ke tandasnya, pergi ke dewannya, pergi ke surahnya, pergi ke asramanya. Ni contoh Islam. Cantik, lawa, bersih, segak, kemas. Mempunyai macam-macam bentuk. Kita tidak gambarkan bahawa sekolah kita buruk, pintu tandas. Tak ada tandas pun tak ada. Asrama tak ada, semuanya buruk. Adakah ini Islam? Dah, Islam adalah yang cantik. Sebab tu saya tengok saya balik daripada umrah. Hari pertama saya balik, hari kedua balik saya ronda, saya tengok pondok-pondok, tengok markas-markas, ya Allah. Oh ya Allah, buat pada kanvas. Buruk gila. Kemudian tulis pula sumbangan dana pilihan raya. Macam mana kamu nak memerintah? Buat pada kanvas saja. Kemudian tulis pula kat depan sumbangan dana pilihan raya. Maknanya kamu tak ada duit. Bila kamu tak ada duit, kamu nak menjadi penguasa politik. Orang yang nak menguasai politik tetapi tidak ada kuasa duit, dia akan diperkotak-katikkan oleh orang yang ada kuasa duit. Bila tuan-tuan ada kuasa politik, tapi tuan-tuan tidak ada ekonomi, kuasa politik tuan-tuan tidak akan ke mana-mana. Sebab kuasa politik kita akan ditentukan oleh orang yang ada duit. Dasarnya akan mengikut kepada kapitalisme. Sebab tu Islam nak ekonomi Islam. Tadi kita sebut tentang pendidikan. Dalam Islam juga ada pendidikan. Kita ada sekolah tahfiz, kita ada universiti Islam, kita ada kolej Islam. Pelajar-pelajar kita boleh belajar tentang agama di mana. Bukankah itu Islam namanya? Tak Islamkah lagi kita selamat daripada riba? Tidak Islamkah kita hari ini, kita dah membebaskan diri kita daripada riba? Tak Islamkah lagi negara kita? Tidak Islamkah lagi negara kita apabila kita ini menjalankan satu bentuk sistem hospital, sistem jalan raya yang sangat baik kepada masyarakat? Tidak Islamkah lagi apabila kita bercakap tentang soal makanan halal? Hari ini makanan halal di Malaysia sangat terjaga dengan persatuannya aktif, dengan persatuan sana aktif, JAKIN aktif, Satuan Jabatan Agama aktif, memastikan bahawa benda ini adalah halal. Bukankah soal pemakanan halal juga adalah soal yang sangat penting dalam sebuah negara Islam? Cuma satu yang belum dilaksanakan. Hudud. Adakah itu tidak dipanggil Islam? Hanya kerana hudud tak buat. Adakah kerana hudud dibuat dan 90% tak dibuat, adakah itu Islam? Contohnya negara yang buat hudud misalnya. Tetapi rakyat menderita, makan minum tak ada, makanan halal tak ada, adakah dia Islam? Sebab itu tuan-tuan, untuk melaksanakan hudud yang menjadi lagu yang saya sebut dalam YouTube saya, lagu Hari Raya. Kita bila Hari Raya kita akan pasang lagu P. Ramlee, Ahmad Jais. Sekarang ada pasang lagu Hari Raya. Ada DJ Radio Era pasang, Saleh Yaakob ke pasang. Saleh Sina FM pasang lagu Selamat Hari Raya. Kita pun tengok kalender. Lambat lagi raya Pahal. Dah tak betul ke apa radio ni?
lagu raya hanya akan dikumandangkan bila datang musim hari raya. Serupalah hudud. Hudud akan dikumandangkan tiap-tiap kali pilihan raya. Hudud bukannya lagu raya yang hanya untuk memancing orang Islam, orang Melayu. Kamu tak sokong kami, kamu tolak hudud. Sedangkan kamu hanya bertanding beberapa puluh kerusi, tak mampu nak mengubah parlimen, nak mengubah undang-undang atau untuk membuat kerajaan sendiri. Jangan main-main kepada hukum Allah Ta'ala. Hukum Allah Ta'ala, hukum yang tertinggi. Jangan kamu rendahkan. Kamu tolak kami, makna kamu tolak hudud. Kamu tolak hudud, kamu tolak Quran. Kamu tolak Quran, maknanya kamu tolak Islam. Tolak Islam kafir. Hai, mudah sungguh apa yang kamu cakap. Sedangkan kamu hanya bertanding beberapa puluh kursi dan belum tentu menang kursi itu. Dan kalau kamu menang pun belum tentu kamu jadi majoriti dan dominan dalam pakatan kamu. Tiba-tiba kamu nak bercakap soal kafir kepada orang yang menolak kamu. Orang menolak kamu bukan kerana masalah hudud. Orang menolak kamu sebab kamu bersekongkol dengan puak-puak komunis, puak-puak liberalism dan pluralism. Saya rasa itu tak ada tuan-tuan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.